Meskipun ada sumbernya ulama Islam tidaklah sepakat dalam semua isu muamalat. Sebagaimana hak ibadah terbuka kepada khilaf dan perselisihan, ilmu muamalat juga tidak terkecuali. Ini dibincangkan dalam ilmu fiqh dan usul fiqh. Memang kalau kita kaji, bukan isu cah lewat saja, isu-isu lain pun banyak benda yang khilaf. Ya. Puluh-puluh tuan. Tapi salah satu isu itulah isu cah lewat itulah. Sama ada merangkumi ganti rugi yang kita sebut sebagai ta'wil ataupun denda yang kita sebut sebagai gharamah. Ya. Benda ni tuan-tuan boleh aja. Cek internet, fatwa kita ada, fatwa Jakim ada, fatwa wilayah ada. Ya. Of course, macam saya boleh tengok fatwa global. Dan saya boleh rujuk buku-buku fiqh muamalah yang ada. Ya. Di mana kita akui lah memang ulama khilaf kan. Pinjaman atau bukan pinjaman. Yang mana kita komited, kena bayarlah. Yang hutang tu. Tiba-tiba kalau dia ada masalah, dia tak boleh bayar. Ataupun dia lewat-lewat bayar ke macam mana tak tahu lah. Tapi ada default issue lah. Dia tak boleh nak bayar ke apa. Dia kena kacau lewat lah kepadanya. Ya. Memang ada ulama kata tidak boleh exactly sama macam ni. Ya. Pasal apa? Kerana itu riba. Dia panggil riba jahiliyah. Kerana orang Arab jahiliyah. Bila orang tu berhutang dengan dia, duit lah khususnya, punya duit. 1,000 dinar. Bayarlah sikit-sikit ke macam mana. Tapi kalau lewat atau lebih daripada tempoh, overdue tu, maka dia charge. Ya. Awal-awal dia kena bunga dah. Awak punya 1,000 bayar 2,000 contoh. Lepas tu kalau lewat, awak kena pula charge. Itu dipanggil riba jahiliyah. Mula-mula tadi riba dain, riba hutang. Ini dipanggil riba jahiliyah. Memang riba jahiliyah. Kalau keadaannya begitu. Ya. Dan sebagai ulama berapa begitulah. Ya. Walau bagaimanapun, sebagai yang lain kata harus, boleh. Ya. Dengan panduan dan guideline atau tata cara tertentu. Dan itu diamalkan di peringkat global, di peringkat tempatan. Ya. Oh. Ia bukan untuk mendapatkan keuntungan. Ia tidak compounding, berganda. Dan of course lah untuk kemaslahatan kewangan itu sendiri. Ya, kalau tak ada cara lewat, macam mana? Sebab kadang-kadang bank atau perbankan ni dia ada kos yang dia perlu tanggung. Jadi kena ada lah cara tu. Sematalah memang untuk menjaga komitmen kita. Ya. Oh. Jadi dia ada panduan dia. Ya. Bukannya ikut daan aja begitu tak. Kalau kita lihat panduan bank negara yang dipatwakan begitulah. Dia kata bukan untuk keuntungan, tak boleh berganda. Ya. Betul-betul dia kena cah tu ikut dia punya kos sebenar lah. Biasa tak banyak pun, RM10-20 gitu je. Ya. Dan kalau ada charge yang lebih, dia mesti disalurkan kepada badan kebajikan. Ha? Kalau tak ada charge lewat tuan, siapa nak tanggung kos tu? Dia ada lawyer dia. Dia nak menangkap juga, buat itu, buat ini. Dia ada pihak ketiga yang dia perlu upah untuk cari tuan-tuan untuk bayar hutang tu. Siapa nak bayar tu? Yang kedua, of course lah, untuk memastikan kita ni on track bayar. Oh ya, ada charge lewat pun orang tak bayar. Ya tak? Berapa puluh ribu orang muflis dia tak tahu. Tak bayar hutang lah tu. Jadi ada keperluan di situ. Di samping ulama khilaf. Sebagai ulama membenarkan. Kita punya tokoh, Dr. Wahbah Zuhaili. Dalam buku fiqh Muhammad beliau, dalam slot Asyartul Jazai, dia membenarkan. Ya? Dengan syarat-syarat yang tadi lah. Bukan untuk tujuan keuntungan. Mesti dikenakan cah yang sebenar, kos yang sebenar, tuntutan yang sebenar. Dan kalau ada lebihan, dia mesti disalurkan kepada badan kebajikan tertentu. Berbeza lah dengan konvensional tuan. Kebiasaannya dia tak lebih daripada 1% lah. Kalau lebih 1% dia masuk charity. Berbeza lah dengan konvensional. Konvensional dia ikut persentif yang tuan-tuan buat tu. Kalau tuan-tuan buat hutang dulu 3%, dia akan charge 3%. Lepas tu berganda-ganda pula tu. Sebab tu orang ada hutang, tentu kat kredit 10-20 ribu dia tak bayar. After 10-20 years dia akan jadi 30-40 ribu. Sebab dia berganda. Dah lah charge dia tinggi, berganda pula. Islam ni tidak. Ya. Jadi kita kata ada persisian di situ. Dan ahli-ahli kita dah study, dah buat yang terbaik. Cerita dia okey je. Ya. Ada banyak isu-isu yang lain. Ya. Kita tengoklah fatwa macam mana. Ya. Bukan kita saja buat, dunia buat. Ya. Garis panduan badan dunia seperti Wafi Majma' Fiqh Islam. Jadi pada awal lagi. Sebenarnya. Dia itulah cara benda-benda muamalat ni. Dia tak boleh kita sebut benda-benda yang zonni, yang melibatkan khilaf, umpama benda tu benda qat'i. Benda ada 2-3 option kan. Ya. Macam tuan-tuan kata top scholar dunia punya lah. Profesor Dr. Taqi Osmani. Dalam bab ni pun dia beritahu bab-bab denda, bab-bab yang khilaf kan. Dia kata dia sentiasa beritahulah pendapat-pendapat ulama yang ada begitu ini.
Dan dia ujung dia akan kata benda ni khilaf. Dan khilaf ni dalam banyak hal boleh memberi keringanan kepada manusia. Al-khilafu yurisu at-takhfif 'ala an-nas. Dia hajar. Bila benda tu tidak berkait, ada sikit sebanyak perselisihan, boleh saja ia diamalkan untuk hajat dan keperluan dan memberi keringanan kepada manusia. Tuan-tuan kalau nak ikut standard mazhab Syafi'i tu, tuan-tuan buat urusan dengan bank konvensional tu tak sah. Kalau tuan-tuan buat pembiayaan rumah, kalau tuan-tuan buat pinjaman rumah tu jadi rumah haram. Kalau tuan-tuan beli kereta tu jadi kereta haram, kereta riba, rumah riba. Tuan-tuan bukan saja tidak boleh memilikinya, tapi tuan-tuan juga tak boleh mengharaikan kepada anak-anak tuan-tuan. Tapi kita tak guna pakai. Kalau tuan-tuan nak ikut mazhab Syafi'i betul-betul, dan sebagai ulama yang lain, itulah. Lepas tu ada ustaz dia kata, mayang 5 waktu bagus, lala naik kereta riba, beli rumah riba. Tak betul begitu. Betul lah benda tu benda haram. Sebab kita berurusan konvensional yang telah difatwakan haram. Tapi jangan kita hukumkan harta tu juga harta yang haram. Kerana bab ni kita tak ambil mazhab Syafi'i. Bab ni kita ambil mazhab Hanafi. Urusan riba, harta tetap halal. Perbuatan itu haram. Dan riba diambil oleh bank itu haram. Ya, tuan-tuan, faham tadi Hana sebut ni? Tuan-tuan buat loan konvensional, beli kereta. Kereta tu halal insyaAllah. Cuma hak tuan-tuan bayar lebihan pada bank, tuan-tuan berdosa. Dan duit yang diambil itu adalah riba. Ya, jadi nak tengoklah, jangan main tam ikut dan aja. Dia betul-betul ikut mazhab Syafi'i yang sebahagian besarnya sudah tidak dipraktikkan lagi. Tapi anak tak kata dia salah, cuma tak tepat. Kerana dia tak saring dengan fatwa tempatan, fatwa-fatwa global dan standard-standard syariah yang dikeluarkan oleh pada dunia untuk digunakan oleh kita semua. Itu poin dia. Cerita lagi tuan-tuan. Jadi nak tengok. Sebab itu amat penting untuk para pelajar tidak jumut. Muamalat jangan jumut. Muamalat dia sentiasa terbuka, sentiasa fleksibel, universal. Yang kita boleh praktikkan saja. Berfikiran sempit, tak boleh. Tidak progresif, memang kena progresif. Apabila kita membincangkan isu muamalat, kena sentiasa bersifat terbuka, saling mendengar pendapat orang lain. Jangan dengar seorang ustaz saja. Tuan-tuan boleh saja cross, silang dengan pendapat orang lain. Merujuk dalil dan nas, kerana dalil qat'i tak ada makna jelas, dan ada pula yang zanni, yang ni tidak jelas. Banyak benda yang tidak ijma'. Sebab itu ada banyak perselisihan. Dalam banyak keadaan kita ikutlah majoriti. Dalam banyak keadaan yang lain, ataupun dalam sebagai keadaan yang lain, kadang-kadang kita tak ikut majoriti. Kita melihat kepada hujah dan dalil yang lebih kuat. Dan kadang-kadang kita melihat kepada kemaslahatan. Dan kadang-kadang juga kita melihat kepada yang mana lebih memudahkan. Ya. Itu hakikat yang kita perlu tahu. Ya. Kalau tidak banyak boleh start.